Baik, kita boleh mulakan surah Ar-Rum. Mulai daripada ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rum mulai ayat 26. Baik, kita mulakan ya. Wahwa. Bukan wahwa, lahu ya. Walahu dan kepunyaannya. Man yang dan kepunyaannya yang fis samawati, di langit-langit, wal ardi dan bumi. Kullun masing-masing, lahu kepadanya, qanitun orang-orang yang taat. Biasanya semula. Walahu man fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun, dan kepunyaannya yang di langit-langit dan di bumi. Allah boleh mengaku bahawa langit dan bumi adalah milik Dia, termasuk kita, ya, baik penghuni langit ataupun penghuni bumi, baik langitnya baik buminya adalah milik Dia. Kullu lahu qanitun, masing-masing kepadanya orang-orang yang taat. Apa maksudnya? Masing-masing kepadanya orang-orang yang taat. Taat di sini dengan arti taat kauniyah. Ya, kauniyah. Kauniyah ni mana ciptaan. Ya. Itu kita nak tahu tu. Masing-masing kepadanya, kepada Allah, orang-orang yang taat. Jadi semuanya ya taat. Ya, dalam segi apa? Dalam segi kauniyah. Ya. Apa makna kauniyah? Ciptaan. Atau kauniyah, makna ciptaan. Baik. Apa buktinya? Buktinya, manusia ni dalam segi kauniyah, dia tidak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Contohnya, seseorang dia tidak mau tua, dia akan tua. Dia tak nak mati, dia akan mati. Ini namanya kauniyah. Baik dia sebagai Muslim atau tak Muslim, dalam segi kauniyah semuanya taat kepada Allah. Dalam segi kauniyah maknanya dalam segi apa? Ciptaan. Ya Allah, aku tak nak tua, ya Allah, tua juga. Ya Allah, aku tak nak mati, ya Allah, mati juga. Ya. Nah, ini namanya dalam segi kauniyah. Jadi, apa yang manusia lawan Tuhan? Manusia lawan Tuhan ni, manusia ke jin lawan Tuhan ni dalam segi syariah. Ya, syariah ni mana syariat, undang-undang. Atau manusia ataupun jin melawan. Contohnya Allah suruh esakan dia. Manusia jin lawan. Tetap duakan dia, sekutukan dia. Allah perintahkan supaya mengibadati dia. Oh, dia lawan. Dia mengibadati selain Allah. Dia ibadati berhala, kayu, batu dan sebagainya. Ini maknanya yang dia lawan dalam segi syariah. Ya, pendek kata, lawanlah. Lawanlah. Dia sampai bila kau boleh lawan aku? Akhirnya kau akan kembali kepadaku. Itu maknanya kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, nak atau sukarela ataupun terpaksa, tetap kembali. Ini namanya dalam segi apa? Kauniyah.
dia tetap kembali kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Dalam segi ciptaan, dia tak boleh nak lari. Yang dia boleh lawan dalam segi apa? Syariah. Syariah ni daripada syariat. Syariat. Jadi disebut syariah. Macam tu. Ini kena faham ayat ni. Kenapa dikatakan semuanya taat kepada Allah? Taatnya dalam segi apa? Kauniyah. Dia boleh taat. Mana tak boleh nak lawan Allah? Kau lawan-lawan lah. Tapi kau akan balik juga kepadaku, akan mati dan kembali kepadaku. Itu namanya kauniyah. Yang dilawan apa tadi? Syariah, syariat. Okey, faham ya? Kita sama lagi. Ayat yang berikutnya itu ayat 27. Wahwa dan dialah. Allazi Tuhan yang. Yabda'u. Ia mulakan. Al-khalqa akan makhluk. Summa kemudian yu'iduhu ia kembalikan akannya. Wahwa dan dia ahwanu lebih mudah alaihi atasnya. Walahu dan baginya masalul a'la sifat yang paling tinggi. Masalul a'la sifat yang paling tinggi. Fis samawati di langit-langit. Wal ardi dan bumi. Wahwa dan dia Al-Aziz Maha Gagah. Al-Hakim lagi Maha Bijaksana. Saya masuk mula. Wahwallazi yabda'ul khalqa summa yu'idu. Dan dialah Tuhan yang ia mulakan akan makhluk. Kemudian ia kembalikan akannya. Kita dulu tak ada. Kemudian dilahirkan oleh ibu kita. Maka adalah kita. Siapa yang memulakan makhluk ini? Sudah tentu Allah. Adakah kita boleh bertahan selama-lamanya untuk kekal di dunia ini? Nampaknya sejarah membuktikan tak ada yang boleh kekal. Semuanya akan kembali sama ada sukarela ataupun terpaksa. Itu sesuatu yang tak boleh nak diragui. Itulah Allah. Dia yang memulakan ciptaan dan dia juga yang akan mengembalikan kepada dia balik. Itu mana dalam segi apa tadi? Kauniyah. Tak boleh tidak akan balik juga pada yang Maha Pencipta. Wa huwa ahwanu alaihi. Dan dia lebih mudah ke atasnya. Maknanya mengembalikan semula itu sesuatu yang mudah buat Allah. Walahul masalul a'la. Dan baginya sifat yang paling tinggi. Sifat yang paling tinggi ialah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itulah makna atau tafsiran sifat yang paling tinggi, iaitu sifat Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itulah kalimah dia. Bis samawati wal ardi. Di langit-langit dan bumi. Baik yang makhluk yang berada di
bumi atau makhluk yang berada di langit. Ya, mereka mengakui la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Makhluk yang mau mengakui la ilaha illallah yang beriman. Yang tak beriman dia tidak menerima. Ya, masalul a'la ni. Ya, sifat yang paling tinggi ini. Wa huwal azizul hakim. Dan dia maha gagah. Tak ada siapa boleh kalahkan Allah. Gagah Allah. Hakim lagi maha bijaksana. Segala perbuatannya, ya, kita tidak boleh nak sangkal. Sungguh bijaksana ciptaan Allah. Baik, sambung lagi ayat seterusnya 28. Doroba. Doroba ni asal mana pukul ya, tapi tak boleh terjemah pukul. Tengok depan. Depan ada masalan. Bila ada masalan tak boleh maknakan pukul. Masalan tu mana contoh. Ya. Jadi kita tidak boleh doroba terjemah dengan makna telah pukul ia atau telah memukul ia. Ya. Kalau ada masalah, dah tentu tak boleh terjemah pukul. Ya. Jadi doroba telah mencontohkan ia. Lakum bagi kamu masalan akan satu perumpamaan. Min daripada anfusikum diri-diri kamu. Hal lakum adakah bagi kamu min daripada ma apa yang telah memiliki malakat telah memiliki ia. Aimanukum oleh kanan-kanan kamu. Dalam braket hamba sahaya. Selalu kita kan jumpa perkataan ma malakat aimanukum. Bila rangkapan macam ni, kalau diterjemahkan, apa yang telah memiliki ia oleh kanan-kanan kamu. Jadi kita tak tahu apa maknanya. Maknanya ialah hamba sahaya. Ya, hamba sahaya kamu. Dalam Quran selalu kita akan jumpa perkataannya ma malakat aimanukum. Itu mana hamba sahaya kamu. Min daripada syurakai sekutu-sekutu. Pi pada ma apa yang razaqnakum telah kami rezekikan akan kamu. Fa'antum maka kamu fihi padanya sawaun sama. Sawaun sama. Takhafunahum kamu takut akan mereka. Kahifatikum seperti takutkan kamu. Seperti takutkan kamu. Ampusakum akan diri-diri kamu. Kazalika seperti itulah. Nufassilu
kami jelaskan. Al-ayati akan ayat-ayat ini. Li kaumin bagi kaum. Ya'qilun mereka berakal. Simak semula. Darabalakum masalan man min anfusikum. Telah mencontohkan ia bagi kamu satu perumpamaan. Mana di sini Allah telah mencontohkan satu perumpamaan kepada orang-orang musyrikin. Sebab orang musyrikin ini sukar nak menerima keesaan Allah. Tetap dia nak menyembah berhala juga. Ya. Allah bagi satu perumpamaan, iaitu min anfusikum, daripada diri-diri kamu. Alakum mimma malakat aimanukum. Adakah bagi kamu daripada apa yang telah ia miliki oleh kanan-kanan kamu? Maknanya, ya kamu ya memiliki hamba sahaya. Min syuraka, daripada sekutu-sekutu. Sekutu-sekutu lakum bagi kamu. Kamu memiliki hamba. Daripada sekutu-sekutu. Fi'ir ma razaqnakum, pada apa yang telah kami rezekikan akan kamu. Sekutu ini boleh dimaksudkan dalam segi rezeki, ia makan bersama. Itu makna bersekutu. Ya. Macam kita satu rumah, ya makan sama. Itu maknanya syuraka, makna bersekutu. Bersekutu dalam rezeki. Ya. Tuan dengan hamba. Ini tuan dengan hamba, satu rumah, ya, makan rezeki yang sama. Ya, apa yang dibeli oleh tuannya, maka tuannya makan, ya, hamba pun makan. Itu. Wa antum, maka kamu fihi sawa, maka kamu padanya sama. Maknanya dalam segi rezeki itu, ya sama makan. Takhafunahum kahifatikum anfusakum. Kamu takut akan mereka. Maknanya kamu takutkan hamba-hamba itu seperti takutkan kamu akan diri-diri kamu. Ya, dia takut hamba-hamba itu dia memiliki, mengambil, ya, harta kamu, harta yang kamu miliki. Jadi, ya, cuba perhatikan, ya, kepada Allah. Allah menurunkan rezeki kepada makhluk yang beriman dan tidak beriman. Contohnya, Allah turunkan hujan. Orang kafir dapat hujan, orang Islam pun dapat hujan. Ya. Kemudian tanah yang subur mengeluarkan hasil mahsul. Hasil mahsul diusahakan oleh orang kafir. Hasil mahsul juga diusahakan oleh orang yang beriman. Ya, masing-masing dapat, ya, menuai rezeki itu. Siapa yang memberikan rezeki itu? Allah. Ya, adakah, ya, Allah takut kekurangan rezekinya? Tak ada. Ya. Tapi manusia takut kekurangan, ya, rezeki miliknya. Jadi, ya, bagaimana kemurahan Allah Ta'ala? Allah lebih pemurah. Allah tak takut, ya, rezeki yang diberikan itu, ya, tidak digunakan untuk tidak mensyukurinya. Ya, Allah tidak pedulikan pun.
Kadzalika nufasilul ayati liqaum ya'qilun. Seperti itulah kami jelaskan akan ayat-ayat ini bagi kaum mereka mengerti. Ya, terutama mereka berakal. Terutama kepada orang-orang apa? Musyrik. Supaya mereka gunakan akal. Ya. Nah, sebab mereka tak reti nak bersyukur kepada yang memberi rezeki. Ya, mereka menerima rezeki daripada Allah. Tapi bila bersyukur, sujud kepada selain Allah. Itulah ceritanya. Ayat 29 pula, bal bahkan. Ittaba' telah mengikut ia. Allazina oleh orang-orang yang zalamu telah zalim mereka. Ahwa'ahum akan hawa nafsu mereka. Bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu. Bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu. Faman maka siapakah Yahdi ia pimpin. Man akan orang yang Adalla telah menyesatkan ia. Allahu oleh Allah. Wa ma lahum dan tiada bagi mereka min daripada nasirin penolong-penolong. Semak semula. Balit taba'al lazina zalam ahwa'ahum. Bahkan telah mengikut ia oleh orang-orang yang telah zalim mereka akan hawa nafsu mereka. Bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu. Orang-orang zalim ni ialah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang dimaksudkan zalim kat sini ayat ni lah. Ya, mereka yang mempersekutukan Allah. Jadi orang yang mempersekutukan Allah ini, dia mengikut hawa nafsu mereka dengan tanpa ilmu. Dia tidak ada pimpinan atau ilmu daripada langit. Tapi mengikut hawa nafsu mereka, mereka buat peraturan agama sendiri. Ya, menyembah berhala, menewakan berhala, ya, kelebihan berhala. Jadi semuanya ya dicipta, direka sendiri. Bukan datang ilmu daripada Allah. Famay yahdi man adalallah. Maka siapakah ia pimpin akan orang yang telah menyesatkan oleh Allah? Siapa yang boleh pimpin kalau Allah nak sesatkan ya mereka? Nabi pun teringin nak memimpin pak saudaranya. Suka sangat dia dengan pak saudaranya yang banyak memberi perlindungan kepadanya, iaitu Abu Talib. Tapi ya, tak dapat. Ya, akhirnya Abu Talib ya tidak memeluk Islam pun dan tidak mengucapkan kalimat syahadat pun, walaupun Nabi ajar. Jadi siapa yang boleh pimpin kalau Allah nak sesatkan? Wa ma lahum min nasirin. Dan tiada bagi mereka daripada penolong-penolong. Tak ada siapa yang boleh tolong mereka. Tolong dari apa? Tolong dari azab Allah. Tak ada siapa yang boleh tolong mereka dari azab Allah. Baik, sama lagi. Ayat yang ke-30. Wa akim. Maka hadapkanlah oleh engkau. Maka hadapkanlah oleh engkau wajhaka. Akan wajah engkau. Lidin kepada agama.
Hanifah, yang lurus. Yang lurus. Fitratallah, ciptaan Allah. Fatara, allati yang fatara telah ia ciptakan. An-nas, kepada manusia. Alaiha, atasnya. La tabdila, tidak ada perubahan. Li khalqillah, bagi ciptaan Allah. Zalika, itu, ad-din, agama. Al-qayyim, yang lurus. Walakinna, dan akan tetapi, aksaron nas, kebanyakan manusia. La ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Baik, simak semula ayat 30. Fa'akim, maka hadapkanlah oleh engkau. Engkau ni balik atau kembali kepada siapa? Engkau ni kembali kepada Nabi. Ya? Kepada Nabi. Mana dan hadapkan oleh engkau ya Muhammad. Wajhaka, akan wajah engkau. Lid-dini hanifah, kepada agama yang lurus. Ya, agama yang lurus, hanif. Ya. Yang dimaksudkan ialah supaya Nabi mengikhlaskan agama kerana Allah. Nabi dan juga orang yang mengikut Nabi, supaya mengikhlaskan agama Allah. Fitratallahi, ciptaan Allah, allati fataron nas alaiha, ciptaan Allah yang telah ia ciptakan kepada manusia ke atasnya. Jadi kadang ayat yang menerangkan begini, terkadang orang faham, kita tidak boleh ubah ciptaan Allah. Contohnya ayat depannya, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Jadi mereka memahamkan kita tidak boleh ubah apa yang Allah telah ciptakan kepada kita. Contohnya orang itu sumbing, dia lahir sumbing. Jadi kita tak boleh ubah ciptaan Allah. Allah dah takdirkan dia sumbing macam tu. Ini pemahaman yang salah. Jadi manusia diberikan satu ikhtiar. Manusia boleh melakukan ikhtiar itu. Jadi bagi yang sumbing, maka dijahit supaya lebih manis lagi dipandang, daripada dia terus dalam keadaan sumbing dan malu dirinya. Jadi begitu juga hal-hal lain yang berlaku kerosakan pada muka dan sebagainya. Manusia ikhtiar buat plastik surgery supaya muka tu lebih berbentuk daripada asal. Kerana apa? Kerana
asal tu cedera, aksiden dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang dikatakan ciptaan itu di sini maknanya ialah agama. Bukan mengubah kejadian kita. Yang mengubah kejadian dalam segi fizikal tu maknanya dalam segi jasad, contohnya yang lelaki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi lelaki, yang itu yang tidak dibolehkan, yang itu yang haram. Itu dah ditakdirkan, dia lelaki tetap lelaki, dia perempuan tetap perempuan. Itu tidak dapat nak diubah. Tapi yang kalau kecacatan itu dia boleh diperbaiki, maka itu boleh. Tapi apa makna dalam segi hal ciptaan ini? Ciptaan ini ialah agama. Kita tak boleh mengubah agama. Agama itu ialah ciptaan Allah yang Allah ciptakan buat manusia. Jadi tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah ini. Sebab itu hujung ayat tengok. Zalikad dinul qayyim. Kan dia balik semula kepada maksud agama. Itu agama yang lurus. Sebab itu kita beragama ni jangan semudah-mudah mengamal-amalkan yang mereka cipta sendiri. Baca 7,000 kali. Baca 700 kali sebelum tidur. Ini semua kadang bacaan tu betul, doa tu betul. Tapi dia meletakkan hitungan di hujungnya. Contohnya 700 kali, 150 kali. Itu adalah ciptaan sendiri. Yang itu salah. Kita jangan mengubah ciptaan. Kalau seandainya agama suruh baca doa, doa tu memang diperbolehkan. Tapi kita meletakkan sampai angka-angka yang memberatkan sedemikian, kononnya nanti lihatlah dia punya keajaibannya. Contohnya, nanti akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Baca 3,000 kali contohnya. Ini mencipta agama. Kena faham jangan kita cipta agama. Agama dah lengkap. Sebab itu kalau kita nak beramal, pastikan ada dalil, ada keterangan. Baru kita buat. Tapi betul, kadang dalilnya, keterangannya betul. Tapi dia meletakkan fadilatnya tu yang salah. Fadilat dibuat sendiri, kelebihannya buat sendiri, dan juga bilangannya ditentukan sendiri dan suruh orang lakukan macam mana dilakukan. Ini merubah ciptaan Allah. Sebab itu jangan kita semudah-mudah berbuat demikian. Agama ini bukan agama kita. Agama ini agama Allah yang Allah ciptakan buat manusia dah lengkap. Sebab itu Allah utuskan Rasul. Rasul pun wafat telah membawa agama yang sudah lengkap. Baik, sama lagi. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna, dan akan tetapi aksarun nas, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Jadi kalau kita fahamkan ayat ini, maka kita nampaklah jalan kita sebagai seorang yang menganut agama Allah. Jadi kita faham. Jangan kita buat amalan sewenang-wenangnya, terikut-ikut dengan mereka yang tidak meletakkan dalil dengan sempurna. Akhirnya kita berpenat sahaja beramal, tapi tidak ada pahala. Baik, sambung lagi ayat seterusnya, ayat 31. Munibina, orang-orang yang kembali. Orang-orang yang kembali ilaihi, kepadanya. Wattaquhu, dan bertakwalah olehmu kepadanya.
dan bertakwalah olehmu kepadanya. Wa aqimu, dan dirikanlah olehmu as-salata, akan solat. Wala takunu, dan jangan kamu jadi minal musyrikin, daripada orang-orang yang mempersekutukan. Ayat 32. Minal lazina, daripada orang-orang yang faraku, telah memecah belahkan mereka. Telah memecah belahkan mereka. Dinahum, akan agama mereka. Syia'an, wakanu, dan adalah mereka Syia'an, bergolong-golongan. Kullu hizbin, tiap-tiap puak. Tiap-tiap puak, bima, dengan apa yang ladaihim, di sisi mereka, farihun, orang-orang yang bergembira. Orang-orang yang bergembira. Biasa mas mula. Munibina ilaihi, orang-orang yang kembali kepadanya. Mana orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala dan mengikut apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Wattaku, dan bertakwalah olehmu kepadanya. Takwa dengan erti takut kepada Allah. Wa aqimus solah, dan dirikanlah olehmu akan solat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu jadi daripada orang-orang yang mempersekutukan. Sebab orang-orang yang mempersekutukan, mereka tidak solat. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak mendirikan solat. Sebab itu kamu jangan jadi seperti orang-orang yang musyrik. Apa Nabi kata? Di antara perbezaan di antara orang Muslim dengan orang kafir, tarkus solah, meninggalkan solat. Jadi, kalau ada orang Islam dan orang kafir, orang Islam pun tak mendirikan solat, dah sama dengan orang kafir, tak ada beza. Jadi, orang Islam ada mendirikan solat. Sebab itu kata Nabi, perbezaan orang kafir dengan orang Islam ialah tarkus solat, meninggalkan solat. Minal lazina farraqu, daripada orang-orang yang telah memecah belahkan mereka, dinahum, akan agama mereka, wa kanu syia'an, dan adalah mereka beberapa golongan atau bergolong-golongan. Jadi, salah satu daripadanya yang diterangkan dalam ayat ini, yaitu berkaitan dengan mereka memecah belahkan agama, sehingga agama itu menjadi bergolong-golongan. Kadang kita takut apa yang disabdakan oleh Nabi dah
tahu daripada awal. Dia kata orang Yahudi berpecah 71. Orang Nasara berpecah kepada 72. Ini Nabi ketika hidup. Dia dah tahu perpecahan dalam Yahudi 71. Dan perpecahan dalam Nasara Kristian ni dah 72. Zaman Nabi dulu tak disebut Kristian, disebut Nasara. Ya? Kemudian, bakal berpecah umatku kepada 73. Lagi ramai. Kalau Nasara 72, ya, kita pula 73. Ya? Jadi, Nabi ni punya ramalan, ya, ramalan Nabi, umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap hizbin, puak atau golongan, dengan apa yang di sisi mereka, orang-orang yang bergembira. Maknanya mereka puak ni, mereka bersukaria dengan golongannya sendiri. Masing-masing menganggap golongan dialah yang betul. Golongan dialah yang baik. Jadi kita ni, termasuk golongan mana antara 73 ini? Semua 73 ni mereka mengakuan dia betul. Dialah yang betul. Mereka bergembira, bersukaria dengan golongan dia. Jadi kata Nabi, kulluhum finnar. Semua golongan ni masuk neraka. Illa wahid, kecuali satu. Lalu sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi pun jawab, man ana alaihi wa ashabi, iaitu orang yang mengikut aku dan sahabat-sahabatku. Jadi sekarang kita termasuk dalam golongan ini atau tidak? Golongan yang dikatakan Nabi, golongan yang berjaya, iaitu orang yang mengikut aku dan sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita masih lagi ikut sunnah Nabi, kita masih lagi mengikuti jalan-jalan sahabat Nabi, dan kita tidak mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, insya-Allah kita termasuk dalam golongan ini. Sebab ingat tak, akhir zaman ni ada orang, dia tak suka Nabi. Maksud tak suka Nabi, dia tak suka hadis Nabi. Kalau sebut hadis dia tak percaya, dia tak nak. Dia nak Quran saja. Akhir zaman ni. Dia nak Quran saja, hadis dia tak pakai. Ini artinya dia tidak mengikut Nabi. Ada satu lagi golongan pula, dia hanya suka pada satu sahabat, iaitu Ali. Yang lain semua kafir. Abu Bakar, Omar, Uthman dan juga lain-lainnya, kafir. Aisyah pun kafir. Jadi golongan ini kena kita ikut. Sebab itu Nabi kata, yang berjaya siapa di akhir zaman ni, yang kata Nabi lah, siapa yang mengikut aku dan sahabat-sahabatku. Itulah golongan yang berjaya. Bukan senang, sebab manusia ni kadang lebih berat kepada guru-guru mereka, taklid kepada guru-guru mereka. Ini kata guru aku. Guru aku cakap macam ni, aku tak boleh tinggalkan cakap guru aku. Ini guru aku amalkan macam ni. Jadi bukan hadis Nabi. Bukan ini Nabi ajarkan, tak ada. Ini guru aku yang cakap. Ini ustazah aku yang cakap. Jadi dalilnya asyik guru dengan ustazah ke, dan lebay-lebay. Jadi namun nak mengatakan hadis Nabi tak ada. Ini kita kena tahu lah. Sebab itu minta-minta jangan kita termasuk golongan yang dikatakan oleh Nabi semua masuk neraka. Kita minta golongan yang dikatakan oleh Nabi, orang yang ikut aku dan sahabat-sahabatku. Okey, sampai situ untuk Al-Quran. Sekarang kita sambung pelajaran yang kedua, iaitu sharaf. Sekejap saya buka mic. Ambil apa ni?
bising, ada yang bising. Wow. Puan Hajah Syarifah Fatimah. Mic bising. Tak boleh buka. Tapi tak apalah, dengar dulu. Yang lain boleh sebutkan tamrin apa? Yang lain boleh buka. Cuba. 32. Ya. Tasrif Allah. 32 ya. Fatimah ada ke? Ha? Memang tak ada. Okey. Ada tadi tapi mic dia tak ada. Macam mana? Tadi Syarifah Fatimah tadi ada kan? Tak ada. Saya tutup suara saja sebab suara dia bising. Dia punya mic dia bising. Tapi Dia tadi dia ada. tutup tapi dia boleh dengar suara kita. Nampak tadi. Dia tak ada keluar. Bateri habis kot. Tak ada dah. Tak apa. Masalah. Hari ni kita 32 bab fa'ala yufa'ilu ghawwa yughawi ya. Ghawwa yughawi taghwiyatan ghawilatu ghawi mughawin mughawwan 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 huwiya yughawwa. Ia dengan makna menyesatkan. Menyesatkan. Kemudian kita tengok tamrin 1. Ada 7 ni. Banyak tamrin hari ni. Nawwa. Cuba buat madi mudhari masdar. Nawwa. Yunawi. Yunawi. Tanwiyatan. Ya, tanwiyatan. Amar. Nahi. Nawilatu Nawwi. Okey, isim fa'il, isim maf'ul. Munawwin, munawwan. Makan zaman. Munawwan, munawwan. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, nuwiyah. Yunawwa. Okey, nombor 2. Tadi makna menyempurnakan ya, nawwa. Nombor 2, meratakan sin waw ya. Cuba buat. Sawwa yusawi, bukan yusawa, yusawi. Tasbiyatan. Sawi la tusawi, okey. Lagi. Musawin musawan, okey. Musawan. Makan zaman musawan. Okey, madi majhul, mudhari majhul. Suwiya yusawa. Okey, nombor 3, makna memanggang. Hawaya. Cuba. Yuhawi. Tahwiyatan. Okey. Amar terus. Hawilatu hawi. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Muhawwan. Lagi madi majhul, mudhari majhul.
Huya. Iya. Yuhawa. Yuhawa. Nombor 4, Qaf waw ya dengan makna menguatkan. Cuba buat. Qawa yuqawi. Takwiyatan. Lagi. Qawi la tuqawi. La tuqawi. Mukawan. Mukawan, mukawan. Muqawi. Lagi. Ruwiya. Qawa. Ruwiya, yukawa. Okey, nombor 5, makna memayahkan. Memayahkan. Lam waw ya. Lawa yulawi. Talwiyatan. Talwiyatun. Talwiyatan. Lagi. Talwiyatan. Lawi la tulawi. Tulawi. Lagi. Lawi la tulawi. Mulawan. Mulawiwan. Mulawi. Mulawin mulawan. Mulawin, mulawan, mulawan. Mati majhul. Luwiya. Lawa. Luwiya, yulawa. Nombor 6, bergemuruh. Bergemuruh. Dal boya. Silakan buat. Dawa yudawi. Yudawiyatan. Dawi. Dawi. Ya, yudawa. Yang akhir menyiram. Menyiram. Ro, waw, ya. Silakan. Lawiyatan. Rawi la turawi. Mulawan mulawan. Ruwiya yulawa. Ruwiya, yurawa. Yurawa. Okey. Sekarang ni buat makna mengikut wazan. Menyiram. Yang akhir sekali. Menyiram tadi. Menyiram. Ya. Kalau madi? Menyiram ia. Iya. Kalau mudhari? Ia siram. Ia menyiram. Masdar? Penyiraman. Penyiraman. Okey. Amar? Siramlah oleh engkau. Siramlah oleh Kau. Nahi? Nahi Jangan engkau siram. Isim fa'il? yang menyiram. Yang menyiram. Isim maf'ul? Isim maf'ul yang disiram. Okey. Yang disiram. Makan zaman. Tempat penyiraman. Tempat menyiram. Masa menyiram. Masa menyiram. Madi majhul? Telah disiram ia. Telah disiram ia. Mudhari Ia majhul? disiram. Ia disiram atau ia disiramkan. Ya, alhamdulillah. Ya, mumtaz semua. Untuk akan datang ada tamrin 33 tasrif multawi ya. Multawi ni kita kena tahu melilit. Artinya huruf sahihnya di tengah,
huruf mu'tal di awal dan di akhir. Ya. Nah, itu disebut multawi. Ya, di situ ada cerita ada 6 contoh tamrin yang perlu diselesaikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah ini, insya-Allah. Ya, yang lain boleh ikutilah rakaman di insya-Allah. Ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala